Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan kawan saya akan membentangkan berkenaan prinsip-prinsip asas perkahwinan dalam Islam. Baiklah, sebelum kami teruskan, kami ada membuat suatu video ringkas berkenaan dengan prinsip-prinsip asas perkahwinan dalam Islam. Jadi, saya akan menayangkan video tersebut untuk tontonan anda. Ada yang kau tahu, betapa ku mencinta, selalu menjadikanmu isi dalam doaku. Ku tahu tak menjadi yang kau minta, ku pasrahkan hatiku. Baiklah, kita teruskan dengan slide kita. Jadi saya akan serahkan kepada rakan saya untuk teruskan pembentangan. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita masuk kepada slide pertama kita iaitu definisi definisi nikah. Okey. Nikah dari segi bahasa boleh diartikan kepada beberapa makna iaitu bercantum, bersetubuh dan juga akad. Syekh Muhammad Asy-Syarbani Al-Khatib dalam kitabnya telah menerangkan bahawa lafaz an-nikah ini dari sudut bahasa membawa arti menghimpun dan juga mengumpul. Manakala dari segi istilah pula, suatu akad yang menghalalkan pergaulan di antara seorang lelaki dan juga seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak serta kewajiban antara kedua-duanya. Dengan kata lainnya, suatu ikatan yang lahir di antara dua orang lelaki dan juga perempuan untuk hidup bersama di dalam sebuah rumah tangga di samping melahirkan zuriat sebagai meneruskan kelangsungan hidup manusia menurut batas, hak dan juga tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey. Berikut merupakan antara prinsip-prinsip asas dalam perkahwinan, yakni yang pertama adalah pemilihan pasangan dalam Islam. Yang kedua, pertunangan, konsep akad sirah, undang-undang berkaitan perkahwinan dan juga akhir sekali adalah upacara dan majlis pernikahan Islam, yakni walimah al-urus. Saya serahkan semula kepada Nisha. Baiklah, kita teruskan dengan prinsip pertama kita iaitu pemilihan pasangan dalam Islam. Seperti mana yang kita tahu berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang memberi maksud apabila kita hendak memilih suatu pasangan sama ada berasaskan harta, rupa ataupun agama, maka kita mestilah memilih yang agama. Hal ini demikian kerana pemilihan agama ini sangatlah penting untuk menjamin mawaddah, sakinah dan rahmah dalam rumah tangga. Seorang wanita yang berpegang kepada agama, yang berpegang teguh kepada agama, bakal menjadi seorang isteri yang taat perintah suami, menjadi seorang ibu yang terbaik buat anak-anak dan menjadi seorang menantu yang terbaik buat mentua dan sebagainya. Jadi di situ pemilihan pasangan dalam Islam sangatlah penting untuk menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang akan membawa kepada syurga. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada pertunangan. Yang kita tahu berkaitan dengan pertunangan adalah merupakan suatu gerbang, suatu permulaan untuk menuju ke gerbang perkahwinan. Namun demikian, walaupun ia merupakan suatu permulaan perkahwinan tetapi masih belum berkahwin. Jadi bakal isteri dan bakal suami perlu menjaga batas pergaulan kerana mereka masih belum mempunyai suatu ikatan yang sah.
Apabila mereka hendak berjumpa untuk berbincang berkenaan urusan perkahwinan dan sebagainya, mereka perlu bawa bersama mereka seorang mahram sebagai teman kerana masih belum sah. Okey, baiklah. Saya teruskan. Yang ketiga, prinsip asas perkahwinan ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam perkahwinan iaitu konsep akad iaitu sigah. Seperti mana yang kita selalu dengar berkenaan dengan akad nikah. Untuk pengetahuan anda, akad nikah merupakan antara akad yang tertinggi dalam agama Islam. Kerana dalam erti kata lain, akad nikah ini merupakan suatu perjanjian yang kuat kerana ia menyatukan dua buah keluarga dan sebagainya. Jadi tidak sah suatu perkahwinan itu tanpa wujudnya akad nikah. Apabila sesuatu perkahwinan itu dilakukan tanpa adanya akad nikah, maka perkahwinan itu tidak akan jadi sah. Jadi akad nikah itu adalah faktor penting untuk menjadi sahnya suatu perkahwinan itu. Baiklah. Saya teruskan kepada undang-undang berkaitan perkahwinan agama Islam. Saya serahkan kepada rakan saya. Dipersilakan. Okey. Terusnya kita pergi pada subsection seterusnya iaitu undang-undang berkaitan perkahwinan agama Islam. Okey. Undang-undang berkaitan perkahwinan agama Islam ini boleh dibagikan kepada dua cabang. Yang pertama adalah undang-undang berkaitan perkahwinan agama Islam secara umum. Dan juga yang kedua adalah halangan-halangan perkahwinan dalam Islam. Okay, kita masuk kepada yang pertama iaitu undang-undang berkaitan perkahwinan agama Islam secara umum. Okey. Berpandukan Akta Undang-Undang Keluarga Islam, yakni Akta 303. Akta ini merangkumi semua hal ehwal dalam perkahwinan, perceraian dan juga apa-apa yang berkaitan dengannya. Setiap akta tersebut ada di bawah akta tersebut terdapat section-section yang mengenai perkahwinan. Jabatan Agama Islam Negeri pula adalah merupakan badan yang menguruskan segala perkahwinan yang melibatkan hak orang Islam. Okay, sebagai contoh, kita boleh merujuk kepada Jabatan Agama Islam untuk membuat permohonan untuk perkahwin, kursus dan temuruga kahwin, pengeluaran sijil kahwin, khidmat kaunseling dan juga kepada khidmat kaunseling kepada masalah rumah tangga. Okey. Sebagai contoh kes, dalam kes Haji Muhammad melawan Baharun Nasran dan Mazlani binti Muhammad. Okay, dalam kes ni, perbuatan seorang wali am telah bercanggah dengan hukum syarak. Wali am ni merupakan wali dalam orang kata wali yang setaraf dengan wali tahkim. Wali tahkim ni pula wali ada 3 bahagian. Yang pertama adalah wali nasab, yakni wali mujbir. Yang kedua wali raja dan ketiga adalah wali tahkim. Wali tahkim ni digunakan apabila ketiadaan wali nasab, dan juga wali raja. Okay, dalam kes ni wali am ni telah menjodohkan seorang lelaki yang mempunyai penyakit HIV dengan seorang perempuan biasa yang tidak mempunyai penyakit yang sama. Mahkamah Syariah telah memutuskan bahawa seorang bapa boleh membatalkan perkahwinan anak perempuannya kerana tidak sekufu. Oleh itu, syarat sekufu merupakan faktor penting dalam memberi persetujuan untuk berkahwin. Sekiranya pasangan yang ingin dikahwininya tidak sekufu, mana-mana pihak sama ada pengantin perempuan maupun wali mujbir boleh membatalkan perkahwinan tersebut. Okey. Seperti saya cakapkan tadi, perempuan ini telah dijodohkan dengan seorang lelaki oleh wali amnya. Namun bapanya iaitu bapa kepada perempuan tersebut yang ini wali mujbir dia boleh membatalkan perkahwinan tersebut atau perjodohan tersebut disebabkan calon atau pasangannya adalah tidak sekufu kerana lelaki itu adalah seorang lelaki yang punya penyakit dan perempuan itu adalah perempuan yang sihat. Faktor sekufu diambil kira oleh mahkamah untuk menolak tuntutan wali am tadi itulah. Okay, walau bagaimanapun persetujuan pengantin perempuan diambil kira apabila wali tersebut enggan memberikan persetujuan atas alasan yang tidak munasabah. Pihak perempuan juga boleh menolak dan penolakannya itu boleh diterima sekiranya wali tersebut ingin menjodohkannya atas alasan yang tidak munasabah.
sekiranya membawa sebagai contoh, sekiranya penjodohan tersebut membawa mudarat kepada perempuan tu, maka perempuan tersebut boleh menolak penjodohan tersebut. Kes ini berkait rapat dengan Seksyen 13 dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam. Okey. Next. Okay, seterusnya kita masuk kepada bahagian kedua tentang dalam Undang-Undang Undang-Undang Keluarga Islam. Okey. Bahagian ini membicarakan tentang halangan-halangan perkahwinan dalam Islam ataupun lebih kepada golongan yang haram dikahwini seperti mana yang telah digariskan oleh Islam. Pengharaman ini terbahagi kepada dua sifat, iaitu pengharaman selama-lamanya dan juga pengharaman sementara waktu. Pengharaman tersebut adalah dengan tiga sebab, iaitu yang pertama adalah keturunan, kedua susuan dan yang terakhir adalah persemendaan. Pengharaman disebabkan nasab dan susuan ini adalah bersifat selama-lamanya. Manakala pengharaman persemendaan ataupun melalui perkahwinan ada yang bersifat sementara dan ada juga yang bersifat selama-lamanya. Okey, pengharaman disebabkan nasab dan susuan ni macam biasalah, nasab tu disebabkan keturunan seperti ibu, bapa, adik-beradik kandung kita. Manakala susuan ini adalah sebagai contoh anak yatim yang tidak mempunyai ibu tapi mempunyai ibu susuan yang membesarkannya, maka haram untuk berkahwin dengan ibu tersebut. Dan manakala persemendaan ini adalah disebabkan disebabkan perkahwinan. Maksudnya kita berkahwin dengan isteri kita atau pasangan kita dan kita haram untuk berkahwin dengan ibu kepada isteri kita ataupun adik kepada isteri kita tu. Sebagai contohnya lah. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada golongan-golongan yang haram atau contoh golongan yang haram dikahwini mengikut surah An-Nisa. Okey, dalam surah An-Nisa ni Allah telah memberi senarai ataupun golongan yang haram untuk dikahwini, iaitu yang pertama adalah ibu, anak saudara bapa, saudara ibu, anak saudara lelaki, anak saudara perempuan, ibu susuan, mertua ataupun mertua ni dalam Al-Quran ditafsirkan sebagai ibu kepada isteri-isteri dan anak tiri. Yakni anak tiri ni haram sekiranya anak tiri ni haram dikahwini sekiranya isterinya yang dah dicampuri. Maksudnya mak kepada anak tiri tu isteri kita lah, kita dah campuri dia, kita dah bersetubuh dengan dia, maka haramlah untuk kita mengahwini anak tiri itu. Akan tetapi sekiranya kita berkahwin dengan isterinya ataupun mak kepada anak tiri tu, mak kepada anak tu, tapi kita tidak menggauli atau bersetubuh dengan dia, maknanya boleh kita berkahwin dengan anak tu selepas kita menceraikan maknya. Dan yang terakhir sekali adalah menghimpunkan dua beradik sekali. Ini maksudnya kita kahwin dengan adik-beradik dalam waktu yang sama. Kalau nak kahwin dengan kakak dia, lepas tu kita kahwin dengan adik dia, boleh tapi tidak boleh dalam waktu yang sama lah. Kena ceraikan salah satu. Okay, kita masuk pula kepada terakhir sekali, iaitu upacara dan majlis perkahwinan dalam Islam. Ini walimah al-urus. Walimah al-urus ni dilakukan setelah selesai melangsungkan akad nikah. Menurut jumhur hukum walimah adalah sunat, bukan wajib. Dilakukan secara sederhana dan juga menunjuk kemampuan. Hukum untuk menghadiri jemputan majlis perkahwinan atau walimah ni adalah wajib, pakai fardu ain menurut jumhur ulama dengan syarat tiada halangan syarak. Maknanya selepas kita melakukan akad nikah itu merupakan tuntutan syarat lah bagi kita untuk melakukan walimah ini. Sebab walimah ini juga dikirakan sebagai salah satu ibadat. Tujuan kita untuk membuat walimah ini ataupun dengan nama lainnya adalah kenduri kahwin ini untuk memberitahu kepada semua orang tentang kabar gembira yakni perkahwinan kita itu. Okey, supaya tidak timbul fitnah ataupun tuduhan apabila ke atas kita lah. Bila kita apabila kita kenduri ini untuk mengelakkan fitnah ataupun tuduhan je, sebab bila kita single and then tiba-tiba esoknya dalam rumah kita ada seorang perempuan, kalau tak buat kenduri orang tak akan tahu kita dah menikah. Okey. Dan kenduri itu wajib dihadiri melainkan bertentangan dengan syarak yakni ataupun menyebabkan maksiat lah. Okey. Terus saya serahkan kepada Insya untuk kesimpulan. Baiklah.
Jadi setelah kami menerangkan berkenaan dengan prinsip asas perkahwinan dalam Islam, jadi di sini saya ingin menyimpulkan tentang bab kita sebentar tadi. Baiklah, kita sebagai orang Islam hendaklah yakin bahawa undang-undang Islam adalah undang-undang yang terbaik dan sesuai untuk kita. Memandangkan seperti yang kita tahu, undang-undang Islam adalah syumul yang merangkumi segala aspek kehidupan. Baiklah, sungguh pun boleh dikatakan semua sistem undang-undang berusaha untuk mencapai keadilan. Akan tetapi, oleh kerana undang-undang Islam berpunca dari wahyu Allah yang maha mengetahui akan hamba-Nya, ia mempunyai keutamaan di atas undang-undang yang lain. Jadi, tugas kita ialah menunjukkan undang-undang Islam bukan sahaja terbaik, akan tetapi perlaksanaannya membawa keadilan dan diterima baik oleh semua pihak. Baiklah, dengan itu maka berakhirlah pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.